Sebelum itu kita ikuti detik cemas yang dirakam jurukamera kami Yazir Mahmud. Visual eksklusif ini dirakam sejurus pertempuran antara anggota VAT 69 dan kumpulan penceroboh yang mengorbankan 2 orang wiranegara. Mac 2013, peristiwa Lahad Datu menjadi catatan pencerobohan terpenting dalam sejarah pasca merdeka. Konflik bersenjata terakhir berlaku semasa era insurgensi komunis hingga lewat tahun 1989 dan 69 komando antara watak utama yang gagah mendepani pertempuran. Di sini, kluster industri minyak sawit POIC adalah penyumbang sosioekonomi terbesar negara. Pertumbuhan ini antara faktor tarikan yang membawa kepada pencerobohan kumpulan militan Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu atau RSF. Pagi itu kami perlu buat tinjauan rapat dan mengecekkan kebungan. Dan masa menghampiri itu, petrol yang pertama telah tersempak dengan NAS. Tim Delta ni ditugaskan untuk buat clearance di sektor Delta yang mana terdapat lebih kurang dalam 25 biji rumah di kawasan sebelah dengan Kampung Tandur tu. Dan masa itu kepungan dibuat oleh pasukan gerakan AM PGA, termasuklah satu rumah yang dipanggil rumah Mak Bom sebenarnya, Ahmad Malandi tu. Anggota penembak tepat mula menyusup masuk ke Kampung Tandur pada lewat malam 29 Februari 2013. Tandur ni dia memang pasang dia punya, orang cakap sentri lah, proller dia. Dia setiap berapa setengah jam dia akan ada satu proller dia lalu daripada contohnya point A ke point B. Dia akan gili-gili. Dia setiap ada orang lalu. Itu yang menyebabkan kita jadi lebih alert dan lebih berhati-hati bila nak masuk. Pagi itu lebih kurang dalam pukul 9.45 macam tu lah. Kami di belakang kelapa sawit dengan spotter saya sekali. Lepas tu masa tu keadaan biasa lagi, tak ada melibatkan macam linang, tenang, tak ada apa, macam biasa. Jam 6 pagi. Setelah mengekalkan posisi pertahanan sepanjang malam, pasukan 69 komando bergerak ke 5 sektor secara berasingan mengikut keperluan geostrategik. Namun, bentuk muka bumi dan belukar memaksa sektor Alpha, Bravo, Charlie, Delta dan Echo bergerak hampir antara satu sama lain. Tidak semena-mena dalam lebih kurang jam 9.55 atau lebih kurang jam 10 saya waktu tu membawa SK-21 berada di barisan hadapan. Nampak musuh sedang turun daripada bukit tu untuk mengepung arah kami dan mengepung sektor Charlie di sebelah kiri kami. Kehadiran pasukan peninjau ini disedari RSF biarpun pada mulanya mereka disangkakan pelatun Tiger daripada pasukan gerakan AM. Dalam radio set saya terdengar laporan daripada sniper iaitu musuh sudah hampir dengan jarak lebih kurang kiraan 200, 150 dan sampailah musuh satu pokok sawit jarak 20 meter. Dia tengok musuh cuba menghalau kami dengan menyebut Tiger, nyah kau daripada sini. Tiger! Wait! Ini lopak kami! Go! Go! Balik! Dan dia mengangkat satu kertas putih lah. Tapi kita ingat dia mengangkat benda putih. Ingatkan perdamaian. Tapi sebenarnya tidak. Okay, bila dia minta kita berundur. Dan pada saya kita tak perlu berundur sebabnya arahan yang diterima untuk kita mengecilkan kepungan. Jadi kita tak berundur. Bila kita tak berundur dalam beberapa saat lepas tu, pihak penganas telah melepaskan tembakan. Selang beberapa saat pada tu,
kedengaran tembakan. Pam! Letupan pertama tu dia sekali je lah dulu. Tum. Lepas tu susulan kedua lagi tum. Lepas tu tum. Terus. So orang kata tembakan terus betul-betul lah. Letusan first. Lepas tu kami terdiam kejap dalam 2-3 second. Saya tengok junior saya kanan. Saya angguk, dia angguk. Saya tengok kiri. Dah masing-masing dia hati cover dah. Lepas tu mula lah. Macam berbalas tembakan lah. Dentuman tembakan itu memecah keheningan pagi Jumaat di bumi Tanduo. Pertempuran tu berlaku, dia bukan datangnya dari depan. Dia pergi keliling kita. Jadi bila saya punya kumpulan saya ada di tengah, di sebelah kanan saya ada Bravo, sebelah kiri saya ada Delta. Kumpulan Alpha tak boleh nak sampai. Bila dia nak bergerak, dia pun diserang. Tempuran itu berlaku lebih kurang dalam sejam lebih kurang. Tapi dia yang sengitnya dalam setengah jam tu lah. Yang bertempur itu betul-betul tak berhentilah dulu. Sana tembak, sini tembak. Masa pertempuran tu pun dia tak jangkakan yang dia ingat kami je yang ada. Dia tak perasan yang Bravo ni ada. Dia ingat kami punya itu yang dia datang dia flank daripada ke kanan. Dia jumpa dengan tim Bravo. Tapi masa pertempuran tu Sarjan Sabarudin kena lah. Saya sempat melihat arwah terkena tembakan kan. Jadi tak boleh buat apa. Saya maklum kepada pegawai saya, arwah Sarjan Sabarudin dah tiada kan. Masa dia kena tembak tu, saya perasan dia punya tangan dia macam nyawa tak akhir tu kan, macam nak habis umur tu kan, menggigil-gigil tangan dia tu macam tu. Saya rasa dah terkaku macam tu, memang arwah dah kena tembak lah. Tapi kita orang masih fokus pada pertempuran lagi kan. Masa tim Bravo, Charlie semua sedang bertempur ni, pertempuran sengit lah, tuntam. Dalam masa yang sama, di sebelah side kami sniper ni, sebelah kanan kami nampak dalam 20 orang ke 30 orang. Yang ni semua lengkap berpakaian uniform dengan senjata. Bila dia orang mula bertempur di bahagian Bravo dengan Charlie dia bertempur, yang side dia orang ni turun tembak geng Bravo dengan Charlie. Daripada situ saya nampak tim sniper ni yang ambil tindakan tembak. Terus tembak. Kena ingat yang kita hadap ni, dia orang ni 42 tahun pengalaman perang gerila di tempat yang Great War ni peperangan kawasan kebun terbina. Imagine kalau kata kita menyuruk di sebelah kanan, side sebelah sini akan nampak kita. Kalau kita menyuruk sebelah kiri, musuh sebelah sini akan nampak kita. Jadi benda tu umur nak panjang. Kalau kita tu environment masa perang tu macam kita main paintball. Aku nampak kau, aku nampak aku. Siapa dulu? Masa tu saya tak tahu lagi ada yang terkorban. Cuma kami dengar dalam walkie-talkie dia orang cakap ada cedera. Kami tak tahu daripada pihak 69 ke daripada PJA, kami tak tahu. Cuma dia cakap ada yang cedera. Dia orang start ada jeritan medik. Saya bahasakan mungkin ada medik yang berhampiran. Lalai dia sebut call sign saya. Kapak saya jenguk. Saya lari. Saya crawl. Inspektor Zulkifli ni betul berhampiran dengan saya dah. Dia berada di sebelah kanan saya. Dan saya nampak apa yang berlaku pada dia lah.
dia terkena tembak. Dan masa tu juga saya dapat tahu 2 anggota saya cedera ditembak lah, iaitu Sarjan Tarmizi dengan Sarjan Azman Nampung. Tu saya crawl pergi ke arwah, saya confirm kan memang arwah Zul ni dah tak ada lah. Masa tu mata, mayat sempurna, mata je lah pecah belah kanan, tak ada. Yang membuatkan Tuan Zul ni menjadi target mungkin sebab nampak kepimpinan dia kat situ. Sebab Tuan Anwar ni mungkin ada satu barisan dengan officer lain daripada Bravo, dia orang saling berhubung, dan yang akan kontak depan ni dalam patrol arwah Tuan Zul ni. Genting, Komander Pasukan Bravo menggesa bantuan Pasukan Delta untuk memperkukuh kekuatan 69 komando. Masa kejadian tu yang saya tak boleh lupa tu, first kali saya dengan kayung ke depan tu, kami ditembak petalu-talu tu. Bila tembak tu, saya nampak peluru tu kan. Dalam otak saya, ini betul ke dia orang tembak ni? Betul, kita ada taktikal kita untuk pergi cari perlindungan tu. Betul. Selang beberapa second tu, saya dengar kayung menjerit di sebelah. Ini kata bukan ni, pasal kita target daripada depan tu, tengok sebelah kiri kita ada penyanderaan. Betul yang saya bagi tahu kat tim saya, musuh di sebelah kiri, sebelah kiri tu. Sebab saya dalam 69 ni, saya punya spesialis kemahiran tu medik. Bila dia sebut medik, saya berhenti. Nampak yang member tu kan, kayum tu, nampak kayum tu, muka dia ni penuh dengan sebelah sini ni muka dia penuh dengan darah. Dan kayum time tu dia orang kata dalam separuh sedar lah. Dia dalam separuh sedar, dia merau. Dia sempat lagi bercakap dengan saya ni. Cik, dia cakap, bagi tahu mak saya, bapak saya minta maaf. Saya bercakap dengan dia, kau belum mati lagi kayu. Strategi flanking yang diatur RSF memberi serangan mengejut di bahagian rusuk kanan sektor Charlie. Pergerakan taktikal peperangan ini mengorbankan 2 anggota 69 komando dan mencederakan 3 yang lain. Dalam masa yang sama, kami juga mendapat bantuan daripada sektor Delta. Dan jeritan Allahu Akbar berkali-kali berkumandang, baru musuh beredar. Musuh kali ni dia pelik sikit, dia berani. Dia dengar peluru, dia terus marah. Dengar peluru, terus marah. Dia berani, memang berani. Kan? Dengan jeritan Allahu Akbar tu lah, mereka berundur. Kan? Mereka tak takut peluru, tapi jeritan itulah diorang gerun. Kami berkali-kali bergema di bumi Lahad Datu tu. Kem Legasi Lenggung Perak. Di sini, Datuk Abdul Rashid Harun masih setia berkongsi ilmu dan membina semangat generasi muda. Susuk penting inilah yang disegani ketika peristiwa Lahad Datu 2013 kerana kelicikannya menilai ancaman musuh dan membuat persediaan respon keselamatan. Waktu tu saya adalah timbalan pengarah Jabatan Ketenteraman Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Pasukan Gerakan Khas, yang bertanggungjawab ke atas 2 elit unit, iaitu VET 69 Komando dan unit tindak khas. Di Kampung Tanduo inilah Sarjan Major Rashid sempat bertentang mata dengan Datu Agbimuddin Kiram, Ketua Kumpulan Militan RSF. ACP Zulkifli Abdul Aziz telah memberitahu besok dia akan masuk keesokan harinya, iaitu pada 15 hari bulan dia akan masuk ke Kampung Tanduo, dan dia bertanya siapa yang nak pergi. Jadi saya menawarkan diri saya untuk pergi bersama dia. Namun begitu perbincangan telah dijalankan dan dia kata ini tak pernah berlaku, satu orang pegawai tinggi untuk pergi masuk ke penempatan musuh.
Beliau juga adalah saksi pertama semasa perbicaraan Ops Daulat lantaran peranannya sebagai Sarjan Major Rashid, iaitu identiti penyamaran yang diguna pakai ketika tinjauan di Ground Zero. Dan di sana saya dapat melihat sendiri senjata apa yang dipakai oleh pihak penganas ni, pakaian macam mana, pakaian loring yang dia pakai, emblem-emblem yang ada pada baju tersebut, moral dia orang, dan saya boleh melihat sendiri keadaan muka bumi di situ, melihat di dalam itu sendiri. Saya nampak ramai sangat. Berapa orang sebenarnya? Kan? Saya nampak lebih 50, tapi sebagai pegawai tinggi kepada Special Forces, saya tak boleh cakap lebih kurang 50. Kena tepat dalam pengiraan. Jadi saya mengira pada awalnya saya gunakan ruah-ruah jari saya untuk mengira sampai cukup macam kita wirid tu. Bila cukup 33, saya stop. Kemudian saya keluarkan rokok yang memang saya bawa. Poket kanan ada 4 bungkus, poket kiri ada 4 bungkus. Yang mana yang saya tak kira dalam 33 tadi tu, mengikut ruas jari itu, saya bagikan rokok daripada poket kanan. Dan mana yang saya dah kira dan saya nak isap rokok sendiri, saya ambil daripada poket kiri. Pada 15 bulan 79, dan masuk pada hari kedua pada 16 bulan Februari, masuk lagi sekali, saya dapati banyak muka yang berlainan, dan saya kira 63 kalau tak silap. Pendekatan bersama Sarjan Major Rashid semasa penyamaran berjaya mengumpulkan data penting sekaligus membantu mengatur strategi masuk dan gempur apabila proses perbincangan damai gagal. 5 anggota polis disahkan terkorban selepas diserang hendap sekumpulan lelaki bersenjata di Semporna malam semalam. Dalam kejadian di Kampung Srijaya Simunul itu, 2 penyerang turut ditembak mati. Kami dipercayai 5 orang. Terdiri daripada pegawai dan anggota polis telah terkorban. Semporna. Lokasi tarikan pelancongan ini antara 10 daerah Zon Selamat Sabah Timur, S-Zone, yang diterajui Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Koordinasi keselamatan ini melibatkan PDRM, ATM dan APMM. Penubuhan ESCOM ni saya nampak satu tindakan yang amat serius dalam memastikan keselamatan Sabah, Timur Sabah khususnya terus terpelihara. Dan semasa menjadi komander ESCOM, dia memang satu cabaran bagi saya. Macam mana nak menggabungkan semua unit-unit ini untuk bekerja di bawah satu bumbung? Cabaran paling besar. Namun berprinsipkan kepada kerja adik-beradik. ESCOM sebagai satu organisasi keselamatan satu berjaya mengekang banyak aktiviti-aktiviti keselamatan. Dan ini secara tidak langsung, kalau kita bercakap dalam konteks pelancong sebagai contoh, pelancong antarabangsa dan sebagainya, ia memberikan keyakinan kepada pelancong-pelancong daripada luar negara bahawa sebenarnya pantai Timur Sabah selamat dengan kewujudan ESCOM tersebut, ya. Muka bumi Lahad Datu adalah sama luasnya seperti negeri Melaka. Permukaannya dimonopoli oleh sektor perladangan sawit. Mengikut data Mei tahun lalu, industri minyak sawit berjaya menarik 3.5 juta bilion ringgit pelaburan dari syarikat dalam dan luar negara. Kalau kita tengok kawasan S-Zone ini, terutamanya di Lahad Datu, kita ada satu kawasan yang dikenali sebagai POIC, Palm Oil Industry Cluster, yang diisytiharkan oleh Kerajaan Negeri Sabah sebagai Free Trade Zone. Dan kawasan ini yaitu 7.300 hektar mampu untuk digunakan pelabur-pelabur asing datang melabur ke kawasan ini dan membawa model dan juga teknologi, dan sudah tentu ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan itu dan seterusnya pada negeri Sabah dan amnya kepada Malaysia. Dan saya pernah menjawab jawatan sebagai komander ESCOM selama 2 tahun lebih, 2017 hingga 2020. Kemudian kita dapati memang penduduk pantai Timur Sabah ini mengalu-alukan apa saja
program gerak saraf dan sebagainya bersama-sama dengan Eskop dan lain-lain aktiviti yang kita jalankan bersama penduduk setempat. Dahulunya dikenali sebagai Pulau Borneo Utara, bandar ini didiami oleh pelbagai latar belakang kaum dan etnik, antaranya suku kaum Idahan, Bagaha, Bajau, Iranun, Bugis, Suluk, Sungai serta pendatang dari Indonesia dan Filipina. Selain perladangan, hasil laut juga antara sumber ekonomi komuniti setempat. Sekarang ini terkawal dan terjamin dan kalau tengok pun aktiviti harian berjalan dengan lancar dan for the past saya rasa lebih kurang hampir daripada tahun 2020 itu lagi dah tak ada berlaku isu-isu penculikan di Pantai Timur Sabah dan juga rompakan di laut khususnya di Pantai Timur Sabah. Selepas Ops Daulat, pengusaha pisau lapah di Tanjung Labian Lahad Datu ini percaya lebih ramai pengunjung luar yang hadir. Yang anu ni, yang sekarang ini kan, anu ni, Perda sama tentera. Perda ini kadang-kadang ini Perda ini kan ada dari pelawat dari Semenanjung. Nak dorang bagi hadiah sama. Menganggap kejadian 10 tahun yang lalu sebagai satu sejarah lah yang harus diingat dan juga disimpan sebagai pengajaran kepada kita di kampung. Buat masa ini mereka menjalani kehidupan seperti biasa, yang ke laut menjadi nelayan, yang ke ladang menjadi petani, pekebun kecil, dan saya rasa tidak ada masalah buat masa sekarang. Saya ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira sama ada yang berada di Semenanjung Malaysia, Sabah ataupun Sarawak, pahami dan pelajari sejarah sebenar perwujudan Malaysia itu. Barulah moving forward, selepas 60 tahun mungkin kita akan menemui cerita sebenar mengenai Malaysia ini. Perintah berkurung pertama dikeluarkan pada 16 Julai 2014. Biarpun ia dipanjangkan sehingga hari ini, arahan itu hanya berkuat kuasa di kawasan 3 batu nautika ke arah laut, manakala aktiviti manusia di daratan berjalan seperti biasa. Cabaran utama adalah kawasan kawalan keselamatan yang meliputi 1,400 km yang bermula dari Kudat hingga ke Tawau. Justru, tinjauan keselamatan daripada pasukan gerakan udara mampu memperkasa maklumat resikan sebaiknya. Superintenden Nazaruddin Hussein juga antara juruterbang yang bertugas melakukan rondaan udara ketika insiden pencerobohan di Tanduo. Jadi dalam memahami isu pencerobohan di Tanduo ni dalam konteks akademik, kita boleh bercakap bahawa ada 2 versi yang utama. Yang pertama, kita boleh faham dia daripada segi apa yang kita sebutkan sebagai authority define, ya. Authority define bagaimana kerajaan, misalnya pemerintah menggambarkan isu tersebut, ya. Dan jelas dalam hal ini wacana yang hegemonik ini, wacana dominan tentang pencerobohan ini adalah berkait dengan tuntutan Filipin ke atas Sabah, iaitu usaha untuk mendapatkan semula Sabah, ya, oleh Kesultanan Sulu Hajimuddin pada masa tersebut. Yang kedua, kita kena bercakap, kalau kita bercakap dalam konteks everyday define, ya, dalam kalangan cerita-cerita naratif yang terdapat di lapangan, dalam kalangan orang kampung dan sebagainya, naratifnya berbeza. Semasa insiden tersebut kita melihat misalnya ada aktor-aktor seperti Mat Bom dan sebagainya, ya, orang kampung yang cuba memperjuangkan tanah untuk mendapatkan milik mereka, ya. Sejajar matlamat penugasan tanpa sempadan, pasukan gerakan Marin PDRM turut bertanggungjawab sebagai unit bertindak pertama untuk menghadapi apa jua bentuk ancaman di perairan wilayah negara termasuk sungai, tasik dan pelabuhan. Beberapa kaedah peningkatan perkhidmatan juga disusun agar rondaan di perairan lebih proaktif. Beberapa kaedah peningkatan perkhidmatan juga disusun agar rondaan di perairan lebih proaktif. Ia terbahagi kepada 2 lapisan, iaitu inner cordon dan outer cordon dengan jarak 5 hingga 12 batu nautika dari pantai. Perintah berkurung ini telah pun
berlanjutan daripada dulu sehinggalah sekarang, dan ada usaha-usaha kita untuk mengkaji ataupun menjenamakan semula. Mungkin kita akan jenamakan dia sebagai kawasan pergerakan terhad, sebab nama Perintah Berkurung ini begitu menakutkan kepada orang-orang di luar negara, yaitu bila Perintah Berkurung bermakna keadaan tidak selamat. Itu persepsi mereka, dan seterusnya kita dapat membangunkan kawasan ini bersama-sama dengan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Bapa kena bom, itu antara ungkapan anak sulung Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat, Muhammad Akmal. Bagi kanak-kanak kecil berusia 4 tahun, Muhammad Akmal pastinya tidak mengerti apa yang menimpa bapanya di perbatasan. Ibu aku tak sihat. Ya. Siapa beritahu? Opa. Ya, Opa bilang apa kat adik? Cakap ibu aku tak sihat. Ya. Bapa ke mana? Kat rumah tu. Bapa? Bapa tinggal dalam kubur. Siapa bilang? Kena bom. Itu antara ungkapan anak Allahyarham Inspektor Zulkifli ketika ditemui di rumah keluarga angkatnya di Taman Sri Putra dekat Tanjung Rambutan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan rahmatnya. Urusan harian saya dipermudahkan dan berjalan lancar dan diberi kesihatan yang baik walaupun kadang-kadang pening. Tapi masih mampu menjaga anak-anak arwah. Sebelum ini mereka jauh dari makcik. Sekarang mereka duduk sebelah, boleh makcik dan pakcik tengokkan. Lagipun arwah ada pesan kalau dia tak ada, tolong jaga anak-anak dia sewaktu dia pulang ke kampung pada hari terakhir dia 15 hari bulan. Sehari arwah tak ada. Kalau lepas Jumaat tu saya bawa mak, terus ke rumah arwah di Ipoh, terus ke rumah arwah di Ipoh sampai malam tu. Cumanya bila elok-elok sampai tu seolah tengiang di telinga. Abang jam tolong jaga anak-anak. Yang tu saya pasal tengiang-yang di telinga saya. Kalau cakap tak nak keluar air mata. Orang dia ni baik sangat. Dia berbudi bahasa, orang dia jenis jujur, apa dari segi kerja sanggup berkorban apa saja. Kalau dia banyak membantu dari masa dia balik kampung. Kalau dia balik tu makcik duk meniaga, dia banyak dia balik tolong. Tapi bila dia tak ada, kami kesunyian hidup kami. Macam JP tu sebagai macam kami tak ada lah nak cari ganti lah, tak ada. Sunyi hidup kami, sunyi. Taman Ira Perlis. Perniagaan yang diusahakan sejak 18 tahun lalu ini sering dikunjungi Allahyarham Inspektor Zulkifli Mamat untuk membantu meringankan beban ibu mentuanya. Berita pemergian Inspektor Zulkifli Mamat adalah ujian terpilu dalam hidup Nur Aziah Nur. Dia yang ketika itu hamil 1 bulan tidak pernah terfikir mampu untuk bangkit semula. Selepas 10 tahun peristiwa ini berlalu, peristiwa ini masih menjadi bualan orang ramai dan saya bersyukur dan saya berterima kasih kerana apabila peristiwa ini masih dikenang oleh masyarakat, ada pihak-pihak yang datang memberi bantuan dan memberi sumbangan kepada saya dan anak-anak
serta memberi kemudahan pendidikan kepada anak-anak. Seperti baru-baru ini saya telah mendapat anak-anak saya telah mendapat tajaan daripada MARA untuk melanjutkan pelajaran ke MRSM. Saya ada bercita-cita untuk jadi polis sebab nak ikut macam ayah saya. Kalau ikutkan saya nak jadi polis, tapi kalau saya tak dapat, saya akan jadi bomba sebab dua-dua pekerjaan itu dapat membantu orang dalam kesusahan. Dengan cara roh tak ada, dengan cara roh tak ada, dengan peristiwa Lahad Datu tu, ada rezeki kepada keluarga tu. Ialah walaupun dari satu sudut kesedihan, tapi dari satu sudut rezeki mencurah-curah untuk keluarga arwah, terutama untuk isteri dengan anak-anak. Ketika kejadian, dua anak Allahyarham hanya berusia 5 tahun dan 1 tahun, manakala anak bongsu masih berada dalam kandungan ibunya. 3 beradik ini adalah harta peninggalan berharga yang berpotensi menyambung legasi keperwiraan bapa mereka. Sekiranya saya seorang-seorang masa tu memang saya tak mampulah sebab dalam keadaan yang tengah mengandung, emosi pun tak stabil. Tapi alhamdulillah dengan bantuan ibu bapa dan adik-beradik saya boleh berdiri balik walaupun sudah jatuh, berdiri balik, dan sekarang alhamdulillah saya boleh mencapai kejayaan dari segi menjadi seorang ibu dan juga menjadi seorang guru. Saya selalu ingat apa yang ayah saya cakap kat saya, apa yang ayah saya suruh saya buat. Antara yang disuruh saya buat adalah jaga adik saya, jaga ibu saya. Lepas tu jangan buat perangai. Dengan dia selalu macam kalau saya minta tu dia bagi, walaupun dia tak berapa ada duit sangat. Waktu itu saya jaga adik-adik saya tu dengan dia beli apa yang saya minta. Tapi itu yang terakhir lah. Dilahirkan pada 1984 di Besut, Terengganu, Allahyarham Zulkifli Mamat gugur di medan tempur akibat tembakan musuh yang tepat mengenai mata kanannya. Pertempuran berlaku pada 1 Mac 2013 di mana 2 orang operatif terkorban, Inspektor Zulkifli dan juga Korporal Sabarudin. Jadi saya rapat dengan kedua-duanya. Saya kenal dia orang. Jadi Inspektor Zulkifli saya kenal. Sehingga sekarang pun nombor telefon Inspektor Zulkifli masih ada di handphone saya. Sebab pada saya Inspektor Zulkifli masih hidup dalam jiwa saya. Hampir 42 tahun membina kerjaya dalam bidang kepolisian, jiwa patriotisme insan ini tidak pernah luntur. Dalam pengoperasian, apabila kawan kita mati, berarti kita punya mungkin banyak faktor penyebab kepada benda itu berlaku. Jadi sebagai tactical commander, saya rasa saya mencari di mana kesilapan saya juga. Sebenarnya dia orang tanya tak ada sebuah silap. Dan last sekali satu orang, saya lupa siapa bertanya, kenapa Datuk? Saya kata kalau saya dibuat silap, balik ni saya akan berhenti kerja. Perjuangan para pendukung keselamatan negara yang gugur ini bukanlah sia-sia. Kehilangan mereka menjadi pemacu kepada penambahbaikan dan struktur lapisan keselamatan. Pengorbanan ini perlu dihayati dan menjadi teladan generasi seterusnya. Umum melihat hanya satu orang saja, satu orang operatif. Kita panggil operatif yang pergi berjuang. Dan setiap orang yang pergi berjuang tu kita tak nampak sebenarnya banyak jiwa yang mengikuti dia, banyak jiwa yang mengiringi dia, isteri dia, anak dia, anak-anak dia, ibu dia, bapa dia, kaum keluarga yang dekat dengan dia, kan, semuanya mengiringi dia. Yang kita nampak satu je. Bila satu orang gugur, apa yang berlaku dengan yang lain-lain ni? Orang-orang yang mengasihi dia, yang dia kasihi.
Perjalanan darat ke Kem Tanduo mengambil masa hampir 1 jam dari Pekan Cenderawasih. Kira-kira 120 km dari Bandar Lahad Datu, Tanduo yang dahulunya sebuah perkampungan kecil terletak di hujung gugusan Felda Sahabat. Tinjauan eksklusif kawalan keselamatan di pos Tanduo ini menyikap kembali konteks tuntutan Sulu yang masih berpanjangan sehingga ke hari ini. Sabah pernah satu masa dahulu merupakan sebahagian daripada tanah jajaan milik Kesultanan Sulu. Tapi dalam konteks moden kita kena lihat bahawa apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya dia bukan hanya berlaku dalam konteks tuntutan Kesultanan Sulu atas Sabah. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya yang berlaku adalah dua tuntutan berlaku dalam masa yang sama. Pertama, tuntutan berlaku daripada kerajaan Filipina sendiri yang melihat bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada kerajaan Filipina. Dan kedua adalah tuntutan daripada Kesultanan Sulu. Saya melihat kedua-duanya walaupun kedua-duanya menuntut dalam masa yang sama, kedua-duanya memberikan ancaman yang berbeza kepada netizen. Mengamati kawalan keselamatan yang dijalankan oleh anggota tentera di Kem Tanduo ini jelas membuktikan komitmen besar Kementerian Pertahanan menerusi Markas Angkatan Tentera Bersama. Melalui Eskom juga kerjasama erat dengan pasukan sahabat dari negara jiran di Filipina dan Indonesia melalui mekanisme Trilateral Cooperative Arrangement TCA mengukuhkan lagi perkongsian maklumat. Okey, hubungan Malaysia dan Filipina bagi saya, bagi pandangan saya adalah sangat unik ya. Hubungan keselamatan antara Eskom dan juga Minskom yang berpangkalan di Zamboanga itu sangat baik. Maksudnya perkongsian info keselamatan, perisikan keselamatan berjalan dengan bagus. Walaupun ada tuntutan, tetapi dalam masa yang sama dalam konteks menjaga hubungan kedua-dua negara ini kita melihat bahawa wujudnya keunikan di situ ya. Surau Usang ini dikatakan menjadi persinggahan dan markas awal ketibaan kumpulan militan RSF. Kedatangan mereka dari Pulau Tawi-Tawi, Filipina disyaki ada kaitannya dengan susur galur hubungan kekeluargaan di tanah Malaysia. Kemerdekaan yang kita kecapi ini perlu kita pertahankan dari segi keselamatan dan kedaulatannya. Kalau kita merdeka, mesti kita ada kedaulatan. Jadi kedaulatan ini yang kita perlu pertahankan. Saya percaya bahawa penduduk di kawasan Ezun ini akan rasa bangga, akan rasa berterima kasih kepada kerajaan negeri Sabah dan kepada keselamatan, bahawa mereka bebas dari segi gangguan, bebas dari segi ancaman dan bebas dari segi jenayah-jenayah yang lain. Kalau mereka Fasa serangan bom ini adalah hasil kuasa udara dan bedilan artileri yang dilancarkan oleh tentera udara di Raja Malaysia semasa Op Daulat. Sebahagian bukti daripada pencerobohan itu dijadikan bahan pameran di galeri ini. Bumi ini bumi berdaulat. Negara ini berdaulat. Bukan mudah untuk mengekalkan keamanan, kesejahteraan, ya, dan kedaulatan negara ni. Banyak darah dan air mata yang tumpah. Banyak nyawa yang terkorban. Daulat tanah airku. Pegangan dan kepercayaan ini harus menjadi didikan kepada anak bangsa. Dan wahai anak bangsa, sedar. Jaga keamanan negara ni, jangan bergaduh, jangan adu domba antara kaum, jangan berlebih kurang dengan apa juga ancaman-ancaman yang bakal mendatang. Mungkin ancaman bukan lagi dengan bersenjata. Mungkin ancaman daripada sudut digital, daripada apa juga cara. Ya, jadi kita kena tindakan-tindakan kita, kewaspadaan kita hendaklah bersesuaian dengan zaman kita. Very Able Troop 69 atau VET 69 ditubuhkan pada tahun 1969 tidak pernah mempunyai kamp sendiri. 69 Komando adalah unit yang ditempatkan di bawah Kamp Brigade Utara Ulu Kinta Perak.
Dengan persetujuan pihak tertinggi PDRM dan restu kepimpinan negara, pembinaan kem khusus untuk 69 komando mula dilaksana pada penghujung 2018. Begitupun, ia masih bersempadan dengan kem asal mereka. Pembinaan kem dijangka memberi dorongan kepada bahagian latihan dan kemahiran khusus untuk menghasilkan pegawai dan anggota berkemahiran tinggi. Semoga prasarana dengan kelengkapan moden ini mampu menjadi kebanggaan warga 69 Komando dan titik mula lahirnya wira-wira baharu